Kisah sudah padam dari kita, selagi tidak disampaikan, ia akan padam bersama masa. Ayo kita bersama-sama, kita sampaikan kisah sejarah agar tetap diingat oleh penerus kita. Membongkar kisah sejarah, satu amanah, satu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu pembunuhan di Malisbung, Palimbangkan. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Pembunuhan beramai-ramai Malisbung yang berlaku pada September 1974 tidak berlaku dalam politik atau sosial vakum. Ia adalah kemuncak dekat dasar negara yang secara sistematik meminggirkan Moro orang Mindanao, Sulu dan Palawan, mewujudkan rungutan yang mendalam yang ganas dilancarkan oleh rejim Undang-Undang Tentera Presiden Ferdinand Marcos. Puncak konflik ini boleh dikesan kembali ke era kolonial dan warisan pasca kolonial yang kekal, yang pada dasarnya membentuk pemilikan tanah, perwakilan politik dan identiti budaya bagi penduduk Islam. Perkhidmatan pentadbiran kolonial Amerika memulakan satu siri dasar tanah yang direka untuk memindahkan komunal tanah ke dalam tajuk peribadi gaya barat, secara langsung melemahkan dalahani tradisional, tanah komunal sistem tenuri yang telah lama menjadi pusat kepada masyarakat Maguindanao. Ini telah diformalkan melalui perundangan seperti Akta Pendaftaran Tanah 1902 dan Akta Tanah Awam, yang memihak kepada individu pengambil alihan ke atas pengawasan kolektif. Dasar-dasar ini dilaksanakan secara agresif, yang membawa kepada pengambil alihan wilayah nenek moyang yang luas dari masyarakat Islam. Proses ini dipercepatkan oleh program migrasi yang ditaja oleh kerajaan. Quirino Recto, Akta Penjajahan 1935 dan inisiatif Homestay Adeline menggalakkan sebilangan besar orang Kristian penduduk dari pulau-pulau Luzon dan Visayas, yang lebih ramai penduduk, untuk berpindah ke wilayah Muslim Mindanao. Perubahan demografi ini semakin diperparah oleh korporat kepentingan, di mana agensi-agensi negeri memudahkan penubuhan ladang besar untuk multinasional syarikat, seperti Dole dan Del Monte, sering dengan mengorbankan tanah asli dan Islam. Perkhidmatan kesan kumulatif dasar-dasar ini adalah dahsyat. Walaupun umat Islam membentuk hampir 98% daripada penduduk Mindanao, pada era prakolonial, jumlah mereka berkurangan kepada hanya 40% pada tahun 1976 dan hanya 20% pada tahun 1995. Menjelang tahun 1982, mereka hanya memiliki 18% tanah di seluruh wilayah Mindanao dan Sulu. Bukti yang jelas kepada kejayaan dasar asimilasi ini. Sistem ini pengambilalihan mencipta kekurangan sosioekonomi yang mendalam dan marginalisasi politik. Sebagai Muslim, golongan elit melihat pangkalan kuasa tradisional mereka terhakis oleh kemasukan peneroka yang sering disokong oleh institusi negeri. Lanskap politik semakin radikal oleh peristiwa yang mendedahkan masyarakat Moro kepada apa yang mereka dianggap sebagai keganasan dan pengkhianatan yang disetujui oleh negara. Yang paling penting daripadanya adalah pembunuhan beramai-ramai Jabidah pada Mac 1968. Dalam kejadian ini, kira-kira 28 orang Muslim direkrut untuk rancangan operasi ketenteraan di Sabah, Malaysia. Telah dilaksanakan oleh jurulatih tentera Filipina mereka sendiri pada perintah Lieutenant Kolonel Tentera Efraim Genuino. Akta ini bertujuan untuk mencegah pemberontakan, dihantar gelombang kejutan melalui masyarakat Moro dan berkhidmat sebagai pemangkin yang kuat untuk bersenjata pergerakan pemisah. Ia memberikan bukti yang tidak dapat dinafikan kesediaan negara untuk menghapuskan sendiri rakyat apabila mereka dianggap tidak selesa dengan objektif keselamatan negara. Peristiwa ini semakin rungutan yang ada berkaitan dengan tanah, budaya dan perwakilan politik, memicu pembentukan Organisasi Revolusi Moro Utama pertama. Gerakan Kemerdekaan Islam, MEM, telah ditubuhkan tidak lama selepas pembunuhan beramai-ramai Jabidah, tetapi ia adalah pengisytiharan Undang-Undang Tentera berikutnya oleh Presiden Ferdinand Marcos pada 21 September 1972.
yang akan meningkatkan keadaan menjadi penuh konflik bersenjata yang meletup. Pengisytiharan Marcos secara berkesan menggantung kebebasan sipil dan diberikan dia kuasa mutlak. Mengubah rasa tidak puas hati menggelegak ke dalam konfrontasi langsung antara Tentera Nasional dan kumpulan pemberontak Moro, seperti Moro National Liberation Front, MNLF, yang mempunyai ditubuhkan pada tahun 1971. MNLF, di bawah kepimpinan tokoh seperti Nomi Suari, melancarkan serangan di seluruh selatan dalam usaha untuk menubuhkan Republik Bangsa Moro, yang memuncak dalam serangan di Jolo dan Cotabato City pada tahun 1973 dan 1974. Tindakan ini telah ditetapkan untuk bertepatan dengan Antarabangsa Persidangan Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC, di Kuala Lumpur September 1974, dalam usaha untuk mendapatkan pengiktirafan dan sokongan antarabangsa. Rejim Marcos bertindak balas dengan kekuatan yang luar biasa, mengerahkan kira-kira 80% daripada Angkatan Bersenjata Filipina, AFP, memerangi kekuatan Mindanao dan Sulu semasa tahun-tahun puncak konflik. Pembentukan ketenteraan ini ditambah dengan strategi membahagikan dan memerintah, memastikan bahawa apa-apa rasa yang baru lahir perpaduan di kalangan kumpulan Moro yang berbeza ditindas dengan kejam, menjadikan rantau ini menjadi medan pertempuran di mana orang awam menjadi sasaran utama keganasan negara. Anatomi kekejaman Malisbong. Palimbangkan, peristiwa 24 September 1974. Pembunuhan beramai-ramai Malisbong, juga dikenali sebagai pembunuhan beramai-ramai Palimbangkan, adalah satu rancangan yang teliti dan operasi terorisme negara yang dilaksanakan oleh tentera Filipina terhadap penduduk awam di Kampung Malisbong, Palimbangkan, Sultan Kudarat. Acara itu berlangsung pada 24 September 1974, semasa kemuncak konflik antara Angkatan Tentera Filipina, AFP, dan Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro, MNLF. Pada hari itu, kampung itu didorong ke dalam neraka, yang hidup sebagai tentera dari pelbagai batalion infanteri, bertindak di bawah arahan Gubernur Gonzalo H. Sionco, yang juga berkhidmat sebagai Gubernur Tentera Wilayah mengelilingi masyarakat. Fasa awal operasi melibatkan pengeboman berat beberapa barangis, menggunakan 105 mm meriam, menimbulkan panik dan kekeliruan di kalangan penduduk. Berikutan serangan meriam ini, tentera mula menggembala penduduk kampung, secara paksa mengumpulkan kira-kira 1,500 lelaki, wanita Islam dan kanak-kanak ke satu lokasi. Tapak yang dipilih untuk pembunuhan beramai-ramai adalah H. Hamsa Takbil Masjid, tempat ibadat dan tempat perlindungan. Sebaik sahaja di dalam masjid, mangsa dipisahkan, dengan lelaki dipisahkan dari wanita dan kanak-kanak. Nasib lelaki itu segera dan kejam. Mangsa dari testimoni yang terselamat, yang kemudiannya dimasukkan dalam Laporan Komprehensif Keadilan Transisi dan Rekonsiliasi Suruhanjaya, TGRC, memperincikan sifat sistematik hukuman mati. Lelaki-lelaki itu dilaporkan dipaksa untuk bertelanjang dan menggali kubur cetek mereka sendiri sebelum berbaris dan ditembak oleh askar. Pembunuhan itu adalah sistematik, dengan beberapa saksi menunjukkan bahawa lelaki telah dihukum mati dalam kumpulan di sekurang-kurangnya 10 hari selama beberapa hari. Walaupun banyak sumber bersetuju bahawa peristiwa utama berlaku pada 24 September. Jumlah mangsa sangat mengejutkan, dengan anggaran meletakkan jumlah kematian antara 1,000 dan 1,500 individu, terutamanya lelaki dewasa berusia 11 hingga 70 tahun. Mangsa termuda dilaporkan kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun, menonjolkan sifat sembarangan dan pembunuhan beramai-ramai serangan. Sementara lelaki menemui kematian mereka di dalam masjid, wanita dan kanak-kanak mengalami bentuk yang berasingan seram tak terkata. Mereka ditahan secara beramai-ramai, dengan laporan menunjukkan bahawa kira-kira 3,000 wanita dan kanak-kanak telah ditawan. Ramai wanita terdedah kepada gejala penderaan seksual, termasuk rogol. Beberapa laporan menggambarkan tahap keganasan yang mengerikan ini, dengan wanita yang dibawa ke kapal tentera laut.
dan didakwa dipaksa menjadi hamba seksual. Amalan secara eufemistik dirujuk sebagai wanita penghibur. Wanita lain dilaporkan dipaksa masuk perkahwinan dengan askar. Pasukan tentera laut memainkan peranan yang sangat aktif dalam bahagian ini. Operasi mengangkut tahanan ke kapal di mana mereka ditahan selama beberapa hari. Fakta bahawa membezakan operasi Palimbangkan dari pembunuhan beramai-ramai yang lain. Selepas ujian mereka di atas kapal, yang wanita dan kanak-kanak ditinggalkan di sepanjang garis pantai dan berhampiran kolam ikan. Mayat sesetengah mangsa kemudiannya ditemui di lokasi-lokasi ini. Mayat mereka ditinggalkan tanpa dikebumikan dan tanpa maruah pengebumian Islam yang betul atau pemeriksaan forensik kerana kecemasan pengebumian. Di luar pembunuhan manusia, tentera juga terlibat dalam kemusnahan yang melampaui batas, membakar kira-kira 300 rumah-rumah di dalam kampung, meninggalkan mangsa yang tidak mempunyai tempat tinggal dan miskin. Tindakan pemusnahan ini harta bersama membunuh orang adalah taktik yang disengajakan untuk menghapuskan kewujudan masyarakat dan memecahkan rohnya. Aspek pembunuhan beramai-ramai di Malisbung Butiran dan Sumber. Tarikh 24 September 1974. Lokasi Barangai Malisbung, Palimbangkan, Sultan Kudarat. Mangsa utama antara 1,000 dan 1,500 lelaki, wanita dan kanak-kanak Moro, kebanyakannya lelaki orang dewasa berumur 11 hingga 70 tahun. Lokasi utama pelaksanaan Masjid Haj Hamsa Takbil. Pelaku unit tentera Filipina, termasuk infanteri ke-15, ke-16, ke-19 dan ke-27. Batalion diperintahkan oleh Gubernur Gonzalo H. Sionco. Kekejaman utama Komite Pemindahan Paksa, pelaksanaan besar-besaran, penyiksaan, rogol, penggalian kubur paksa, perampokan dan pembakaran 300 rumah. Rawatan tahanan. Kira-kira 3,000 wanita dan kanak-kanak ditahan. Ramai yang dirogol. Ada yang ditahan di kapal tentera laut dan dikenakan perhambaan seksual, kenyamanan wanita. Operasi Unik Aspek. Tentera laut mengambil bahagian secara aktif dalam menahan dan mengangkut wanita dan tahanan kanak-kanak.